Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fakur Syakirin bin Wahab. Nombor metrik 065177. Sekarang saya akan membicarakan salah satu solat sunat, iaitu solat sunat taubat. Apakah maksud solat sunat taubat? Maksud solat sunat taubat ialah solat yang dilakukan apabila seseorang melakukan dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, yang dikenali sebagai Al-Kabair terutamanya lah. Apakah itu Al-Kabair? Al-Kabair banyak, seperti berzina, berjudi, minum arak dan sebagainya. Solat sunat taubat ini juga boleh dilakukan sebanyak 2 atau 4 atau 6 rakaat mengikut kemampuan masing-masing. Tujuan solat sunat taubat ini diadakan untuk menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala serta meminta keampunan daripadanya. Syarat-syarat taubat ada 3. Yang pertama, benar-benar telah menyesal. Yang kedua, telah meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, memulangkan kembali barang yang dicuri. Bilakah waktu mengerjakannya? Boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja, kecuali selepas subuh dan selepas asar. Apakah niat solat sunat taubat? Niat solat sunat taubat seperti berikut. Usalli sunatan taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Apakah hikmah ataupun kelebihan yang kita dapat selepas kita mengerjakan solat sunat taubat? Yang pertama, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dosa-dosa yang lalu. Yang kedua, menceriakan kehidupan seharian. Ia akan menceriakan kehidupan seharian apabila kita bebas daripada persekitaran dosa. Yang ketiga ialah dimudahkan segala urusan. Berikut merupakan dalil bagi solat sunat taubat, iaitu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Maksudnya, dan mereka yang apabila melakukan satu dosa ataupun menzalimi diri mereka, kemudian mereka mengingati Allah. Sekian. Solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana membawa maksud solat atau sembahyang yang ditunaikan semasa berlakunya fenomena gerhana. Tujuan solat sunat gerhana didirikan tanda kesyukuran sebagai seorang hambanya yang beriman dapat menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil hadis ada menyatakan, sesungguhnya matahari dan bulan ialah tanda kekuasaan Allah. Tidak terjadi gerhana matahari dan bulan kerana kematian seseorang ataupun kehidupannya. Apabila kamu melihat gerhana, maka berdoalah dan berdirikanlah solat hingga gerhana tersebut berlalu. Waktu solat gerhana, untuk gerhana matahari, solat sunat gerhana waktunya bermula apabila ternyata berlaku gerhana dan berakhir dengan hilangnya gerhana itu. Untuk solat sunat gerhana bulan, solat gerhana bulan waktunya bermula apabila ternyata berlakunya gerhana bulan dan berakhir dengan hilang gerhana dan juga naik matahari. Niat solat sunat gerhana. Untuk gerhana bulan, usalli sunnatal khusuf raka'ataini lillahi ta'ala. Untuk solat sunat gerhana matahari, usalli sunnatal khusuf raka'ataini lillahi ta'ala. Hikmah solat sunat gerhana ada 4. Yang pertama, solat sunat gerhana merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjalankan sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mata Allah, mereka telah melakukan kebaikan. Maka barang siapa yang melaksanakan solat gerhana, maka akan mendapat amal kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai pengingat hari kiamat.
Kerana gerhana matahari menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat memunculkan atau menggelamkan matahari di saat terang menderang. Yang ketiga, menghapuskan musyrik dan tahyul. Solat gerhana ini akan memupus kemusyrikan dan pendapat-pendapat atau cerita tahyul yang banyak beredar seputar gerhana. Gerhana merupakan fenomena yang terjadi kerana kekuasaan Allah, bukan hal mistik atau tahyul. Hadis riwayat Bukhari Muslim pernah menyatakan, sesungguhnya matahari dan bulan adalah bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya keduanya tidak mengalami gerhana kerana kematian seseorang dan tidak pula kerana hidupnya seseorang. Oleh kerana itu, bila kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, salat dan bersedekahlah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Yang keempat, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui solat gerhana inilah akan mengajak manusia agar lebih dekat dengan Allah. Mengajak manusia untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah dan amal kebaikan. Seterusnya, Yang seterusnya, solat sunat Aidain atau lebih dikenali sebagai solat sunat 2 hari raya. Dari segi bahasa, Aid diambil daripada perkataan al-aud kerana berulang setiap tahun, kerana pemberian Allah Ta'ala kepada hambanya pada tahun tersebut atau kerana kembalinya kebahagiaan dengan kembalinya hari tersebut. Jamaknya a'yadun. Dari segi syarak ataupun istilahan, bermaksud solat yang dilaksanakan pada pagi hari raya Aidilfitri ataupun Aidiladha dengan cara-cara yang dikhususkan. Dalil pensyariatan bagi solat sunat Aidain. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fasalli lirabbika wanhar. Yang bermaksud, maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadat dan mendekatkan diri kepada Allah. Hukum solat sunat Aidain ini adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut bagi umat Islam untuk melakukannya. Tujuan solat ini adalah satu syiar Islam pada hari raya untuk menzahirkan kesyukuran dan kegembiraan. Solat sunat Aidain ini mempunyai sunat dan adabnya. Antaranya mandi berwangi-wangian, memakai pakaian putih, makan sebelum keluar untuk pergi solat pada pagi hari raya Aidilfitri dan sebagainya. Niat solat Aidain, usalli sunat Aidilfitri atau Aidil Adha rak'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat hari raya Aidilfitri atau Aidil Adha 2 rakaat menjadi makmum ataupun imam kerana Allah Ta'ala. Banyak kelebihan solat sunat 2 hari raya ini, antaranya menunjukkan kerjasama dan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Yang kedua, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mengeratkan hubungan silaturahim dan sebagainya. Kesimpulan, solat sunat 2 hari raya ini mengandungi banyak hikmah dan sangat dituntut dalam Islam sehingga Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkannya. Hari raya merupakan hari yang mana umat Islam meraihnya setelah sebulan berpuasa dan salah satu cara mengumpulkan umat Islam bersama-sama adalah ketika solat sunat 2 hari raya ini. Solat sunat duha. Duha dari segi bahasa ialah waktu pagi atau sinar pagi. Tujuan kita melakukan solat sunat duha ialah untuk menghapuskan dosa dan agar murah rezeki. Dalil yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia berkata, kekasihku iaitu Rasulullah telah berpesan kepadaku terhadap 3 perkara, iaitu berpuasa sebanyak 3 hari dalam sebulan, 2 rakaat solat duha, dan supaya aku melakukan solat witir sebelum aku tidur. Hadis riwayat Muslim. Waktu solat duha sekitar 20 ataupun 30 minit selepas matahari terbit sehingga hampir gelincirnya matahari, iaitu sebelum masuknya waktu solat zuhur. Niatnya, usolli sunatan duha rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Hikmahnya, yang pertama, sebagai sedekah yang tidak kita sedari. Yang kedua, urusan setiap hari kita menjadi lebih mudah.
Yang ketiga, memberi kesihatan yang baik. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Nur, nombor matrik 064114. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang solat sunat witir. Perkara-perkara yang berkaitan dengan solat witir. Yang pertama ialah maksud solat witir. Solat witir ialah solat atau sembahyang yang akan dilakukan selepas solat fardu isyak atau sebagai solat penutup kerja amalan. Yang kedua ialah tujuan solat witir. Tujuannya ialah untuk dijadikan sebagai penutup untuk segala kerja amalan yang dilakukan. Yang ketiga ialah dalil solat witir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlul Quran, awtiru fa innallaha witra yajibu 'alal witr. Maksudnya ialah, wahai ahli Al-Quran, kerjakanlah sembahyang witir, sebab Allah itu witir, iaitu Maha Esa dan suka sekali kepada witir. Yang keempat ialah waktu yang sesuai untuk solat witir. Waktu yang sesuai ialah dilakukan pada waktu malam dan pada akhir solat malam, iaitu solat fardu isyak. Yang kelima ialah niat solat witir. Contoh diberi di sini ialah niat solat witir untuk satu rakaat. Usalli sunnatan witri raka'atan lillahi ta'ala. Yang keenam ialah hikmah solat witir. Yang pertama ialah disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ialah dicatat pahala orang syahid. Yang ketiga ialah menjadi simbolik kepada umat Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya solat sunat istisqa. Solat sunat istisqa ataupun solat minta hujan ini merupakan solat sunat 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon hujan. Secara harfiah, istisqa itu sendiri berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud meminta siraman air. Tujuannya adalah untuk meminta diturunkan hujan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan sangat memerlukannya secara khusus. Yang kedua, waktu solat. Waktu solatnya bila? Ianya khusus bila mana sesebuah daerah ataupun negeri dilanda kemarau yang menjejaskan penduduk di sekitar, maka solat istisqa disunatkan. Jika tidak ada kemarau atau keadaan itu tidak membahayakan penduduk, maka hukumnya tidak sah. Yang ketiga, niatnya pula. Niatnya usalli sunnatal istisqa raka'ataini lillahi ta'ala, yang membawa maksud sahaja aku menunaikan solat sunat istisqa 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang kelima, hikmahnya. Apakah hikmah di sebalik solat sunat istisqa ini? Yang pertama, ianya menyelesaikan masalah. Jika Allah menerima solat itu, maka selesailah masalah yang dihadapi oleh penduduk. Yang kedua, ianya memberi kesedaran bahawa hanya Allah yang maha berkuasa menurunkan hujan, yang daripada hujan itu menjadi rezeki dan kemudahan buat kita. Dan yang ketiga, solat dan berdoa adalah usaha yang murni dan suci untuk menyelamatkan ekonomi dan kehidupan umat. Sikap menyelamatkan diri ini adalah dituntut oleh Islam, maka oleh itu penglibatan setiap orang dalam solat ini amatlah penting. Yang keenam adalah dalilnya. Rasulullah SAW pernah mengerjakan solat minta hujan sebagaimana dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Nabi keluar dari rumahnya untuk meminta hujan, lalu bersolat bersama-sama kami sebanyak 2 rakaat tanpa azan dan iqamah. Kemudian baginda berkhutbah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghadap mukanya ke arah kiblah dengan menadah kedua-dua tangannya. Kemudian baginda memalingkan kain ridak, iaitu selendang beliau, memindahkan yang di sebelah kanan ke sebelah kiri dan yang di sebelah kiri ke sebelah kanan. Sekian sahaja. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat kepada solat sunat tarawih. Maksud tarawih yang bermaksud berehat. Solat sunat tarawih ini adalah satu jenis solat sunat yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Tujuan kita solat sunat tarawih ini adalah untuk menghidupkan malam Ramadan dan mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan kerahmatan dan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini kita dapat memberi peluang kepada semua umat Islam
untuk beribadat kepada Allah SWT dengan membuat ibadat sunat, solat sunat seperti solat witir, berzikir dan sebagainya. Dari segi dalil, Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang mengerjakan qiyam Ramadan semata-mata kerana iman dan mengharap ganjaran daripada Allah, maka diampuni dosa-dosa yang lampau. Qiyam Ramadan ialah menghidupkan malamnya dengan mengerjakan sembahyang. Seterusnya, niat solat. Soli sunnatan tarawih ra'ataini lillahi ta'ala. Niat solat bersendirian, sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Hukum solat sunat tarawih ini adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut bagi dikerjakan oleh orang-orang Islam, lelaki dan perempuan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan, sama ada secara berseorangan atau berjemaah. Waktu solat sunat tarawih adalah di antara waktu selepas Isyak sehinggalah ke sebelum fajar. Seterusnya, solat sunat tarawih ini dilakukan sebanyak 20 rakaat ataupun 8 rakaat dan ditambahkan 3 rakaat sembahyang solat sunat witir. Yang terakhir, hikmah solat. Hikmah solat apabila kita melakukan solat sunat tarawih ini, yang pertama, keluar dosa mukmin seperti orang yang baru lahir dan dikurniakan kebaikan di dunia dan di akhirat. Seterusnya, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Bagi slide yang terakhir, nama saya Zain Zal Hasni bin Muhammad Azriman. Nombor matrik saya 064755, akan menerangkan tentang solat sunat hajat. Seperti yang kita dapat lihat di dalam slide, maksud solat sunat hajat ialah solat yang ditunaikan untuk memohon sesuatu hajat atau menolak sesuatu keburukan. Niatnya berbunyi, usolli sunnatal hajati raq'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, waktu-waktu untuk melakukan solat sunat hajat. Tiada waktu khusus yang ditetapkan untuk solat sunat hajat ini. Ini kerana solat sunat hajat ini boleh dikerjakan bila-bila masa sahaja anda berkelapangan. Namun demikian, ada 3 waktu yang dilarang untuk solat sunat hajat ini. Antara 3 waktu tersebut ialah waktu syuruk, waktu zahirah dan waktu senja. Untuk pengetahuan, waktu yang afdal ataupun waktu yang baik adalah pada sepertiga malam terakhir, iaitu sekitar jam 1 hingga 5 pagi. Tujuan solat sunat hajat ini dilakukan kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, untuk memohon hajat kepada diri sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, mendidik jiwa redha dengan ketentuan Allah. Dan yang terakhir, mengakui kelemahan diri sendiri. Kerana tanpa bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, siapalah kita? Antara hikmah-hikmah solat sunat hajat ialah, yang pertama, kehidupan akan menjadi tenang kerana apa yang dihajatkan telah disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjadi hamba Allah yang lebih ikhlas dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menambah keimanan di dalam hati tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hikmahnya yang terakhir, permohonan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah, yang terakhir, dalil daripada hadis yang saya temui. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tawadda'a fa asbagha wudu'a, summa shalla rak'ataini yutimmuhuma wa huma sa'ala muajjalan aw muaqqaran." Maksudnya, sesiapa yang berwuduk dan menyempurnakannya, kemudian dia mengerjakan solat sunat 2 rakaat dengan sempurna, apa sahaja yang dimintanya akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik cepat maupun lambat. Sekian, itu sahajalah yang dapat saya huraikan serba sedikit tentang solat sunat hajat. Maka berakhirlah sudah perkongsian saya bersama rakan-rakan tentang ciri-ciri solat sunat. Insya-Allah, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.